Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 15 Julai 2021 bersama saya Jannah Kamaruzaman. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram yang juga Ahli Dewan Negeri Batu Talam menafikan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM seperti yang didakwa di laman Facebook semalam. Beliau berkata dakwaan yang dibuat di dalam laman Facebook Suara Penduduk Rauk oleh Syamil Zakwan mengatakan beliau dan seorang lagi adun dari daerah Rauk berbangsa Melayu dilihat naik ke pejabat SPRM adalah sengaja ditimbulkan bagi merosakkan reputasi mereka. Tegas beliau, perkara itu tidak benar dan berniat jahat, malah semalam beliau berada di Kuantan untuk mesyuarat Exco dan mendapat tahu mengenai hantaran Facebook tersebut bila ada orang memberitahunya. Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang UKOM hari ini. Sementara itu, Adun Dong Yang Berhormat Datuk Seri Haji Syahiruddin Abdul Muin berkata hantaran di laman Facebook berkenaan bermotif jahat dan mencemarkan reputasi beliau sebagai Ahli Dewan Negeri Pahang. Katanya lagi, hantaran tersebut boleh mengganggu-gugat kredibiliti kerjanya sebagai Ahli Dewan Negeri Pahang serta boleh menimbulkan persepsi negatif terhadap diri beliau. Kedua-dua adun tersebut telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Rauk malam tadi kerana menyebarkan berita palsu dan fitnah kepada mereka. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail hari ini menzahirkan ucapan selamat berjuang buat kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 terutama atlet pelayaran dari Pahang iaitu saudari Nur Shazrin Muhammad Latif. Beliau berharap semoga peroleh kejayaan dan dapat mengharumkan nama negara serta nama baik Pahang. Saudari Nur Shazrin yang berusia 23 tahun itu yang bakal bersaing dalam acara laser radial pada Sukan Olimpik Tokyo yang dijadual berlangsung dari 23 Julai hingga 8 Ogos ini. Selain saudari Nur Shazrin, kem pelayaran negara turut disertai Khairul Nizam Muhammad Effendi yang akan menyertai acara laser, manakala Nur Aisyah Jamil dan Juni Karimah Nur Jamali pula akan bertanding dalam acara 470. Kes COVID-19 di Pahang mencatatkan penurunan hari ini kepada 222 kes berbanding 400 kes semalam. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKMP, Kuantan mencatatkan jumlah jangkitan tertinggi dengan 163 kes. Daerah Temerloh pula merekodkan sebanyak 18 kes, diikuti Pekan dengan 14 kes, Lipis 12 kes, Jerantut 6 kes, Maran 4 kes, Bentong 3 kes dan Bera 1 kes. Bagi Cameron Highland dan Rauk pula tidak mencatatkan sebarang kes pada hari ini. Justru diharapkan semua lapisan masyarakat dapat terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa dan sentiasa kemaskini jadual temujanji di aplikasi MySejahtera untuk menerima vaksin COVID-19. Semua penduduk di kawasan terjejas dengan masalah gangguan air di Keratung, Ibam dan Muazzam Shah yang disebabkan pencemaran Sungai Pukin menerima bantuan air bersih walaupun bekalan tersebut dalam kuantiti bercatu. Ahli Dewan Negeri Bukit Ibam Yang Berhormat Datin Hajar Syamsiah Haji Arsyad berkata, kerajaan negeri meneruskan usaha penganggihan setiap hari bagi memastikan penduduk tidak lagi menunggu air bersih dalam tempoh yang lama. Katanya pada hari esok pengagihan di Zon 3 Bandar Tun Razak akan dilaksanakan, manakala sebelum ini pihaknya juga telah mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang menyampaikan bantuan air mineral kepada pengurus-pengurus Felda serta ketua kampung dalam Dun Bukit Ibam untuk diagih kepada penduduk Felda dan kampung tradisi. Beliau berkata pihaknya juga menerima bantuan air mineral daripada pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia Sukan dan badan-badan bukan kerajaan Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein untuk diagihkan ke kawasan terlibat. Dalam pada itu, beliau akan menguruskan serta memantau pergerakan lori-lori pengagihan air bersama pengerusi taman, ketua kampung serta pengerusi Felda di setiap kawasan.
Keadaan semakin pulih dan beliau amat berharap agar semua penduduk bersabar dengan situasi semasa ini kerana pihaknya sedang berusaha membantu semua penduduk agar dapat menjalani kehidupan dengan baik walaupun diduga masalah bekalan air. Kerajaan Pahang telah menghantar 11,800 kotak mengandungi 141,600 botol air minuman bagi membantu penduduk yang terjejas bekalan air di Keratong, Ibam dan Muazzam Shah Rompin sejak 7 Julai lalu. Pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dalam satu kenyataan media menjelaskan setiap botol berkandungan 1.5 liter iaitu 212,400 liter air minuman dihantar untuk diagih-agihkan bagi kegunaan penduduk terbabit selain tambahan lagi 150 botol berkandungan 10 liter setiap botol. Menurut kenyataan itu, penghantaran dibuat menerusi lori-lori dan lori panjang milik Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Daerah Rompin MDR dan swasta serta disalurkan kepada Ahli Dewan Negeri kawasan-kawasan Ibam dan Muazzam Shah untuk diagihkan kepada penduduk terlibat. Kenyataan itu juga menyebut atas sikap mengambil berat kerajaan negeri terhadap masalah yang dihadapi oleh penduduk terbabit juga. 195 tangki air statik telah ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu manakala air dibekalkan menerusi lebih 20 lori tangki. Atas sikap yang sama juga, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tunku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail, telah berkenan bercermaduli berangkat ke kawasan terjejas pagi kemarin. Kerajaan Pahang akan memberikan sumbangan bersasar kepada golongan belia di negeri ini melalui program sentuhan kasih COVID-19 dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM495,000. Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein berkata, sumbangan yang pertama kali diberikan kepada golongan muda bersasar ini meliputi 3 program yang telah dirancang. Pertama, pihaknya akan memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada kira-kira 2,000 belia iaitu daripada Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP, Majlis Belia Negeri Pahang MBNP dan daerah serta daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO. Ini kerana mereka ini turut bertugas sebagai sukarelawan dan mereka juga adalah frontliner dalam membantu penduduk di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM semalam. Beliau berkata, 2 program lagi yang dirancang adalah melibatkan pemberian kit makanan dan bantuan keuangan serta membantu golongan usahawan belia. Bagi bantuan keuangan kepada 3,300 belia yang juga melibatkan 11 daerah iaitu sebanyak RM100 setiap seorang, melibatkan implikasi keuangan sebanyak RM330,000. Beliau berkata pihaknya juga telah memohon dengan Kerajaan Pahang untuk membantu para usahawan belia kira-kira 200 orang yang diselaraskan oleh Majlis Belia Negeri Pahang yang mana akan diberi RM200 setiap seorang. Menurut beliau, kesemua bantuan ini adalah bukti kemurahan hati Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail dalam menyantuni semua golongan masyarakat ketika pandemik ini. Orang asli di Pahang paling ramai menerima suntikan vaksin COVID-19 berbanding negeri lain di Semenanjung dengan jumlah keseluruhan seramai 6,874 orang sehingga 13 Julai lalu. Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jagoan Negeri Pahang, Encik Johari Alwi berkata, jumlah itu adalah kira-kira 32% daripada keseluruhan 54,164 orang yang layak divaksin. Seramai 5,669 telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19, manakala seramai 1,205 pula telah lengkap kedua-dua dos mereka. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM hari ini. Jumlah penerima vaksin di kalangan orang asli ini bertambah sebanyak 1,982 orang daripada 4,892 orang seperti yang telah dilaporkan oleh Pahang Media bertarikh 8 Julai baru-baru ini. Encik Johari berkata, kejayaan luar jangka ini adalah hasil usaha dan kerjasama pelbagai pihak terutamanya kerajaan negeri, pejabat kesihatan daerah PKD dan beberapa agensi lain. Dalam pada itu, beliau berkata, Jagoan Negeri Pahang telah menerima pendaftaran sebagai penerima vaksin COVID-19 seramai 31,825 setakat ini.
Daripada jumlah keseluruhan 54,164 orang asli yang layak menerima suntikan vaksin, seramai 28,318 terdiri daripada mereka yang berusia di antara 30 hingga 60 tahun. Manakala penduduk orang asli yang berusia 18 hingga 29 tahun pula seramai 20,643 orang, diikuti seramai 5,203 orang berusia 61 tahun dan ke atas. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Sebelum kita akhiri Buletin Pahang edisi malam, mari kita saksikan keindahan Pantai Kempadang yang menjadi tumpuan ramai. Assalamualaikum.